Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan datuk-datuk muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas keizinan pertemuan kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati, diberi kepada kita kefahaman, kekuatan untuk beramal dan menyampaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam melalui satu proses yang pelbagai, pasang dan surut, bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, ala innal islamu dairah, bahawa Islam itu dia akan berputar, kejap ke atas, kejap ke bawah. Dan setiap kali umat Islam melalui proses itu, maka umat Islam berdepan dengan pelbagai keadaan. Kalau kita melihat di awal Islam, orang tak peduli pada Islam, orang tak peduli kepada dakwah Nabi, sehinggalah apabila mereka menyedari bahawa dakwah Nabi ini makin kuat dan bertahan, barulah mereka mengambil tindakan. Dan kita melihat bahawa hari ini Islam semakin hari semakin menjadi perhatian, serangan, perancangan daripada musuh. Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana Islam itu kuat. Hari ini orang kata kita lemah dan sebagainya kerana kita diserang oleh musuh-musuh. Tapi pada hakikatnya, apabila berlaku serangan kepada umat Islam, bermakna kita semakin kuat. Tapi tak cukup, kerana sentiasa bersaing kekuatan demi kekuatan itu. Dan perlunya pelbagai kaedah, uslub dan pendekatan dalam proses penjajahan umat Islam yang panjang di dunia umat Islam. Maka lahirlah tokoh-tokoh mujaddid, tokoh-tokoh reformis yang membetulkan Islam kepada landasannya. Mereka melihat di mana Islam itu berada, dan mereka mencari di mana sebenarnya masalah atau penyakit yang melanda umat Islam. Demikianlah juga di Mesir, yang melalui proses yang panjang penjajahan sebagaimana kita, lahirnya tokoh-tokoh reformis, antaranya Al-Imam Al-Syahid Hasanul Banna. Dan amat menarik kalau kita meneliti satu makalah yang ditulis oleh beliau, Risalah Ta'lim, yang menyimpulkan 10 perkara yang perlu diberi perhatian oleh umat. Yang pertama, dia letakkan prioriti yang perlu difahami oleh umat Islam dalam rukun bai'ah dia ialah faham. Masalah sebenar umat Islam terletak kepada faham. Sebab musuh datang mengelirukan kita, mencampur adukkan Islam dan Barat, mencampur adukkan Islam dengan agama dan idem yang ada. Akhirnya umat Islam keliru. Kekeliruan inilah yang perlu diperbetulkan. Dan faham ini adalah asas yang paling utama untuk mengelakkan umat Islam sesat. Faham ini adalah asas yang paling utama untuk mengelakkan umat Islam berbalah. Hari ini kalau tuan-tuan tengok di media sosial, tiap-tiap hari berlaku perbalahan. Yang peliknya, perbalahan itu berada dalam lingkungan umat Islam. Bila kita selidik, kesemuanya berkehendak kepada Islam. Jujur atau tidak, itu persoalan kedua.
Tapi semuanya mengakui nak kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa berlaku pertembungan? Mengapa berlaku kadang-kadang sampai ke tahap takfir? Sedangkan itu merupakan suatu bahaya yang sangat besar kepada umat Islam. Maka di sinilah Al-Banna tampil menekankan peri pentingnya apa yang disebut sebagai al-fahmu, kefahaman. Bila mana kita faham, banyak selesai masalah. Kadang-kadang kita tidak faham daripada usul, daripada teras perkara. Antara contoh, perbezaan dalam memahami istilah. Memahami istilah yang berbeza akhirnya menyebabkan umat Islam berbalah dan sampai ke puncaknya membawa kepada takfiri, mengkafirkan, membid'ahkan, mengkhurafatkan dan macam-macam lagi tindakan. Kalau kita melihat perpecahan di awal Khulafa'ur Rasyidin bermula daripada memahami pendekatan. Contohnya, bila mana berlaku di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Uthman melihat suasana pada ketika itu yang memerlukan beliau menguruskan negara bersama dengan orang-orang yang dia percayai. Kerana ketika itu sudah muncul golongan-golongan munafik yang berpura-pura. Maka Sayyidina Uthman memilih orang-orang yang dekat dengan dia untuk diletakkan kepercayaan. Akhirnya timbul fitnah. Uthman memilih kaum keluarga. Sehingga berlaku pembunuhan kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bila mana Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Ali mengambil alih sebagai khalifah. Sayyidina Ali memilih kefahaman dia untuk menguruskan isu besar perpecahan umat Islam mestilah dengan cara menenangkan dulu negara sebelum mengambil tindakan kepada pembunuh Uthman. Sebaliknya Muawiyah, sepupu Sayyidina Uthman, melihat selagi mana tidak ditangkap pembunuh Sayyidina Uthman, tak selesai, negara takkan aman. Memahami dari sudut yang berbeza, yang akhirnya kibarus sahabah membawa kepada peperangan yang bersejarah, iaitulah perang Siffin. Berpunca daripada perbezaan faham di kalangan sahabat Nabi. Itu persoalan ijtihadiyah. Apatah lagi hari ini kita berdepan dengan salah faham di sudut tafsir, di sudut hadis, tafsir, hadis, usuluddin, isu-isu akidah. Perbezaan-perbezaan ini jika tidak diurus dengan kefahaman yang betul, maka dia akan menatijahkan kemuncaknya ialah peperangan di kalangan umat Islam. Bukan benda kecil. Hari ini tak perang lagi lah, tapi saling tuduh-menuduh, saling kafir-mengkafir. Sedangkan Nabi SAW secara jelas menyebut, barang siapa yang menuduh seorang saudara dia yang beriman kafir, akan berlaku dua perkara. Sama ada betul dia kafir atau kafir itu balik kepada dia. Berani kita mengambil risiko. Tapi inilah yang berlaku. Berpunca daripada kefahaman. Kenapa kefahaman ini menjadi masalah? Sebahagian daripadanya kerana jalur ilmu yang berbeza. Yang kedua, kejahilan yang melampau. Jahil tapi tak sedar diri jahil. Jahil cuba mengambil tempat orang alim, lalu menjatuhkan hukuman daripada kejahilan. Ini masalah besar. Dia jahil tapi tumpang orang alim dia berhukum dengan alim dia, tetapi dia mempunyai sikap yang clear. Kita yang jahil tumpang orang alim menghukum dengan jahil kita, lalu datang ketaksuban yang melampau. Ini masalah. Sebab itu Al-Banna mengajar kita, satunya kena faham.
Yang keduanya, setelah kita faham, apakah sikap kita terhadap apa yang kita fahami. Kalau faham saja, tapi tidak disertai dengan sikap yang betul daripada kefahaman itu, antaranya ialah sifat berlapang dada. Sifat tahu apa yang perlu diutamakan untuk menyelesaikan. Faham aulawiyat dalam penyelesaian. Sebagai contoh, ulama-ulama bincang, malah dalam risalah ta'lim disebutkan, dalam pada kita menyelesaikan perkara mungkar, memerangi perkara mungkar, bukan boleh kita perang terus, mestilah diurus secara bijak. Kerana tidak semua perkara mungkar itu mesti diperangi. Oh, sudah pelik pula. Nabi sebut, Ustaz, marra'a minkum mungkaran. Oh, keluar hadis. Nanti dulu, jangan gopoh. Gopoh juga sebahagian daripada kerja setan. Al-ajlatu minasyaitan, at-ta'anni minallah wal-ajlatu minasyaitan. Tenang itu daripada Allah, gopoh itu daripada syaitan. Tidak mesti wajib kita memerangi mungkar. Oh, satu lagi. Oh, ini sesat belakang ni. Tak wajib memerangi mungkar. Memerangi mungkar ada syarat. Pertama, kita kena tengok apakah apabila kita memerangi mungkar itu, maka akan terhapus kemungkaran. Wajib kita perangi. Yang kedua, bila kita perangi mungkar, maka kemungkaran itu akan berkurangan. Wajib kita perangi mungkar. Apabila kita memerangi mungkar, tak berlaku apa-apa, sama saja, di situ perlu dinilai semula. Apabila kita memerangi mungkar, maka bukan kemungkaran itu musnah, sebaliknya mungkar itu makin berleluasa. Macam mana pula jadi? Yang ini ditunjukkan ulama-ulama kita ketika mana berlaku serangan Tatar. Mereka tengok Tatar tengah minum arak. Ibn Taymiyah kalau tak silap dengan beberapa orang anak murid dia lalu. Anak murid dia kata, tu mereka minum arak tu, kita kena serang, kena tegah mungkar. Ibn Taymiyah kata, dia kata biar. Sebab dia mabuk tadi, dia tidak membunuh orang. Tatar ni kalau dia tak mabuk, kerja dia bunuh orang. Maknanya dia sedang buat mungkar. Tapi kalau kita cegah mungkar dia, natijahnya adalah kemungkaran yang lebih besar. Maka di situ haram mencegah mungkar. Lagi pelik. Macam mana pula haram mencegah mungkar? Inilah. Kerana mendatangkan mungkar yang lebih besar. Sebab itu Al-Banna mengajar kita bagaimana menguruskan semua perkara ini. Dan dia tersimpul dalam perkara yang disebut al-fahmu. Kena faham dulu. Faham dulu semua duduk perkara. Bukan jumpa terus. Jumpa terus. Jumpa terus. Tak. Jumpa ular dalam sawah padi. Dia kira nak tetap. Nanti dulu, ular tu saja dilepas. Sebab apa? Tangkap tikus. Sebagai kitaran. Proses semula jadi. Ular tu jenis yang saja dilepas untuk tangkap tikus. Memerangi tikus secara biologinya. Kita tengok ular, kira nak tetak. Nanti dulu, tanya dulu, faham dulu. Bahaya ni. Tapi bahaya lagi tikus-tikus ni yang merosakkan padi-padi yang ada. Ular ni bukan jenis ular bisa. Contoh. Supaya kita faham bahawa nilai kefahaman ini sangat besar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan. Dalam Al-Quran kita baca dan menjadi amalan untuk guru kita ayat penerang hati kepada anak-anak. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal sampai akhir ayat tu. Allah menceritakan pertembungan di antara Nabi Daud raja yang juga ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertembungan ideal dalam menguruskan satu isu yang berlaku di kalangan orang yang datang minta nasihat. Nabi Daud mengemukakan pandangan, maka pandangan itu dirad semula, dibantah oleh Nabi Sulaiman dan memberikan satu penyelesaian yang lebih tuntas, yang lebih baik. Kenapa? Nabi Sulaiman lebih memahami kedudukan. Fafahamnaha Sulaiman, kami beri kefahaman kepada Sulaiman.
Kami beri ataina hukma wa ilma, kebijaksanaan dan ilmu. Di sinilah perlunya kita faham. Kita baca dalam sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi membuka Mekah, Fathul Mekah. Nabi sebut kepada isterinya, Nabi kata, sesungguhnya kalau tidaklah kerana kaum kamu ini baru memeluk Islam, nescaya aku robohkan Baitullah ini dan aku bina sebagaimana binaan di zaman Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Nabi tahu waktu dia tawan Mekah, waktu dia kuasai Mekah, Kaabah itu bukan lagi mengikut struktur binaan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tapi Nabi juga tahu, kalau ketika itu tindakan pertama yang dia buat ialah merobohkan Baitullah, sedangkan Baitullah merupakan pusat tumpuan seluruh orang Arab yang menyambung agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, walaupun telah disesat dengan kesesatan yang jauh, tapi dia percaya dan mereka masih hormat kepada Baitullah. Kalaulah Nabi mengambil tindakan drastik pada ketika itu, sebab binaan itu tak syirik. Yang syiriknya ialah mengelilingi Baitullah dengan berhala. Maka yang syirik tu Nabi benteras. Tapi Baitullah tu sendiri, binaannya yang tidak ikut struktur asal, Nabi tak roboh. Nabi memberi ruang. Sebab Nabi tahu, Nabi faham, kalau dirobohkan maka fitnah besar kepada Islam yang Nabi dakwa dan isytiharkan meneruskan agama Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lalu orang kata, apa Nabi Muhammad ni kata agama Ibrahim, tapi Kaabah pun roboh. Mereka bukan tahu. Kefahaman Rasulullah dalam perkara ini menyebabkan Nabi tidak bertindak. Begitu juga ketika Umar ibn al-Aziz, Khalifah Islam yang ke-6 Kerajaan Umayyah, Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Hisham, Sulaiman. Khalifah yang ke-8 atau ke-9 dari Kerajaan Umayyah. Ketika dia dilantik menjadi khalifah, anak dia kata, wahai ayah, kita kena perbetulkan segera kemungkaran yang ada ini serta-merta. Umar ibn Aziz kata, nanti dulu. Kita boleh ubah, tapi nak ubah ni kena tengok apa yang boleh diubah serta-merta, apa yang memerlukan masa dan kefahaman. Inilah yang dipanggil faham. Sebab itu Al-Banna menggariskan 20 perkara yang perlu difahami oleh kita umat Islam secara umumnya, yang telah dirosakkan oleh penjajahan yang begitu panjang dan juga dirosakkan oleh kefahaman yang berpunca daripada tradisi, daripada campur aduk dan campur tangan agama daripada agama-agama yang lain. Kefahaman-kefahaman adat, takhayul, yang percaya kepada kuasa-kuasa mistik telah bercampur aduk dalam umat Islam. Jadi dia kata, kena faham ni dulu. Selagi tak balik kepada kefahaman ini, umat Islam akan jadi masalah. Maka dia mulakan dengan memahamkan umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Kata Al-Banna, aku mulakan dengan serengkas-ringkasnya dengan menyebut pertamanya yang perlu kita faham, al-Islam nizamun syamil yatanawalu mazahiral hayati jami'a, fahuwa daulatun wa watanun aw hukumatun wa ummatun wa huwa khuluqun wa quwwatun aw rahmatun wa adalatun wa huwa thaqafah wa qanun aw ilmun wa qada'un wa huwa maddatun wa tharwatun aw jaisyun wa fikratun kama huwa aqidatus sadiqah wa ibadatus sahihah sawa'an bisawa. Dia mulakan dengan memberi kefahaman Islam ni suatu benda yang dia kata
nizamun syamil. Yang ni paling utama kerana kedatangan penjajah yang nak merosakkan Islam telah menjuzukkan dan meminggirkan Islam di sudut-sudut yang terasing. Dipenjarakan Islam di penjara-penjara yang terpisah. Lalu Al-Banna kata yang ni kena faham dulu. Apa dia? Islam adalah nizamun syamil, sistem yang melengkapi dan mencakupi semua urusan keperluan hidup manusia. Kenapa? Islam datang nak menguruskan hidup manusia sebagai pengurus di atas muka bumi ini. Islam ni datang untuk menguruskan kita dan membantu kita sebagai pengurus di atas muka bumi. Khalifatullahu fil ard. Maka kena faham dulu, tidak ada perkara yang terpisah daripada Islam, walaupun membabitkan sekecil-kecil perkara dalam urusan dunia. Islam ada panduannya. Bila timbul, sebab zaman itu, hatta di tempat kita era 90-an awal, 80-an telah, 70-an, 60-an, masih ada orang yang keliru. Ini bukan daripada Islam, ini bukan daripada Islam, ini bukan daripada Islam. Kena cek balik. Tak ada perkara yang bukan daripada Islam. Semua perkara daripada Islam. Cuma sebahagian daripadanya telah dikotori, menyebabkan orang tak faham itu adalah asalnya daripada Islam. Sebagai contoh, kezaliman dalam sistem ekonomi. Oh, ini bukan Islam. Tak. Ekonomi itu berasal daripada Islam, tetapi dicemari oleh benda-benda yang tak elok. Maka kerja kita urai balik. Buang yang bukan Islam, ambil balik yang Islam. Alhamdulillah, dalam tempoh mutaakhir, kita semakin terkehadapan dalam memahami. Sehingga munculnya bank-bank Islam, munculnya sistem perbankan Islam, munculnya kefahaman menentang riba secara tuntas. Walaupun masih lagi mendominasi secara umum kerana dominasi bank dunia, tetapi kita sedang keluar dan sedang memahami bahawa Islam ada kaedah ekonomi yang tersendiri yang telah jauh dipesongkan oleh musuh. Baru kita sedar rupanya Islam ni ada ekonomi. Yang sebelum ni bab-bab dunia belaka. Nampak? Dunia belaka. Tidakkah kita ni datang untuk menguruskan dunia yang diperintahkan oleh Allah dengan agama daripada Allah? Tiba-tiba muncul istilah ni dunia, ni dunia, ni dunia. Tidakkah dunia balaghun ilal akhirah? Dunia inilah yang nak bawa kita ke akhirat. Dunia ni tempat kita cari bekal. Kalau kita menolak dunia, mana bekal yang kita nak ambil? Tapi yang penting ialah bagaimana kita memahamkan bahawa dunia mestilah diurus secara agama. Yang inilah Al-Banna kata, Islam nizamun syamil yatanawalu mazahirul hayah jami'an. Yang mencakupi keseluruhan keperluan kehidupan. Tak ada agama yang mengajar daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Tak. Islam ni ajar sampai cara tidur, cara buang air. Kalaulah cara tidur yang kecil itu, yang hanya membabitkan diri kita, Islam ajar, logik ke perkara yang lebih besar daripada itu? Sedangkan Islam agama yang menyeluruh, Islam abaikan. Urusan peribadi kita, Islam ajar dan didik, takkanlah urusan kemasyarakatan yang merupakan tujuan Allah menghantar kita di muka bumi ini, Islam abaikan. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Maka Al-Banna datang nak bagi kita sedar balik, faham balik. Dia sebut terperinci satu-satu. Yang dia sebut ini adalah kerana di zaman dia pada ketika itu, yang baru keluar daripada penjajahan tapi masih tebal dengan sekularismenya, tidak memahami keadaan ini. Sehingga kan orang-orang yang berkecimpung dalam agama
menganggap ini adalah benda kotor yang perlu dikesampingkan. Sedangkan kita kalau benda kotor, kita kena bersih, bukan buang. Sebab tujuan Islam datang ialah liislah, menyelamatkan. Kalau buang, itu bukan menyelamat. Menyelamat maknanya bersihkan, selamatkan. Yang kotor kita bersihkan, yang luka kita rawat. Kalau kerja buang, senang. Ni tak elok, buang. Ni tak elok, buang. Apa yang tinggal? Malangnya yang kita buang itu sebenarnya bukan kita buang. Kita serahkan kepada orang yang mengotorkan perkara tersebut. Kita meninggalkan. Rumah kita besar, bilik ada, ruang tamu ada, semua ada. Masuk bilik kotor, tinggal bilik ni. Masuk dapur kotor, tinggal dapur ni. Penyudahnya duduk kat mana? Duduk kat bilik utama saja. Ruang tamu tinggal, dapur tinggal. Penyudahnya orang menguasai. Maka kata Al-Banna, Islam ini adalah panduan. Dia kata Islam adalah daulatun wa watanun au hukumatun wa ummatun. Dia adalah negara dan tanah air, kerajaan dan rakyat, tak terpisah. Menunjukkan bahawa Islam itu mestilah berdaulat. Dalam sistem paksinya mengembalikan khilafah yang pernah ditegakkan oleh generasi awal pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selepas daripadanya. Sebab itu tuan-tuan, dalam memahami istilah negara Islam, ada ulama sampai mengkategorikan Spanyol negara Islam. Spain masuk akal ke Spanyol negara Islam? Bukan dia nak bagi tahu kita Islam sedang tegak di sana. Dia nak bagi tahu kita itu negara Islam kerana pernah tegak 800 tahun lebih kurang. Islam di Spanyol. Yang Madrid apa semua tu. Kita baca kerajaan Umayyah yang kedua yang tegak di Andalus. Jadi dia nak bagi tahu bumi itu bumi umat Islam. Sebab itu dia kata, itu negara Islam. Apatah lagi Filipina, kerajaan Sulu yang memang menjadi milik umat Islam.